Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan November. 我们已经进入11月份的第一周。 Tema kita hari ini adalah murid yang memberitakan Injil. 今天我们主题就是传福音的门徒。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Yang pertama-tama kita akan baca dulu dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 请大家打开圣经《使徒行传》第8章，从第4到第8节。 Karena ayat-ayat ini tadi sudah kita baca dalam responsoria, saya minta dibacakan satu kali saja dalam bahasa Mandarin. 因为刚才起因经文已经念了，所以就用中文来念一遍。《使徒行传》八章第4到第8节。 那些分散的人往各处去传道，腓力下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓力所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治，在那城里就大有欢喜。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, dikisahkan di suatu tempat pada suatu ketika terjadi wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat sekali. 据说曾经有一个地方发生了一个瘟疫，散播的非常的快。 Setiap orang yang terinfeksi penyakit ini pertama-tama dia akan mengalami kelumpuhan, dia tidak bisa bergerak, dalam waktu kurang lebih 24 jam dia akan meninggal dunia. 那些被感染的，他必定会瘫痪，而且在24小时之内必死无疑。 Tetapi seorang dokter sudah menemukan obat untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi penyakit misterius ini. 恰好有一位医生，他找到了一个药物，就是可以医治这些神秘的疾病。 Sekuat tenaga dia duplikasi obatnya, dia buat obatnya sebanyak-banyak mungkin, dikumpulkan dalam toples-toples kecil. 所以他就费尽心思，就是去制造这些药丸，放在这个瓶罐里来救济这些人。 Dan dia berjalan menelusuri seluruh kota, melihat di jalan-jalan banyak orang bergelimpangan yang sudah terinfeksi penyakit ini dan berusaha menolong mereka. 他走遍了这个城市，就是希望在路上有看到那些已经感染病毒的人、瘟疫的人，他就拿着这个药丸来救他们。 Karena kecepatan orang yang disembuhkan karena pertolongan dia dan orang yang terinfeksi itu jauh lebih cepat orang yang terinfeksi, dia merasa membutuhkan bantuan. 因为他所救济的人病毒已经就是散播得非常的快，比他所医治的人还要快，所以呢，他觉得他自己一个人的力量是不足的，所以需要有人来帮忙。 Dia mulai menyasar orang korban yang muda karena dengan harapan kalau orang muda ini dia sembuhkan, dia bisa titip obat ini untuk lebih cepat lagi orang muda ini menolong orang lain. 所以他就想了一个办法，就是希望医治就是比较年轻的，那么那些年轻人被医治了之后，他就可以帮助再继续的医治其他的人，把这些药丸给他。 Setelah seorang muda ini disembuhkan, dokter berpesan kepada dia, ini saya berikan kamu beberapa botol, cepat kamu tolong orang lain semampu kamu, sebisa kamu. Saya harus pergi ke tempat yang lain untuk menolong yang lain lagi. 所以等他救急了一个年轻人，他就把这些几瓶的这个药丸交在他手中，希望他可以帮忙再继续医治其他的人，而且他要去其他的地方再医治其他的病人。 Setelah dokter ini pergi, maka seorang muda ini kemudian berdiri dan baru menyadari dia sudah sembuh. 等医生已经离去了之后，他才觉悟到他自己已经完全得医治了。 Kemudian dia berpikir, di rumah saya masih banyak sekali urusan dan pekerjaan, lebih baik saya pulang ke rumah. 所以他就想着，我家里还有许多事情需要我去做的，更好我回家去吧。 Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara, dia membuang semua botol-botol yang berisi pil itu dan dia bergegas berjalan pulang. 所以他就急忙的跑回家，把医生交代他的那个药丸把它扔掉。 Saudara mendengar cerita ini mungkin reaksi kita kesel sama pemuda yang baru diselamatkan ini karena dia tidak tahu berterima kasih, dia tidak peduli terhadap orang-orang banyak yang menuju kematian. 我们听到这个故事，我们觉得很恼怒，这个年轻人为什么这么不懂事、不知爱，就是不管他人的死活，很自私。 Tetapi di dalam konteks pengabaran Injil, saudara, jangan-jangan kitalah pemuda itu.
在传福音的道路上，我们不要像那位年轻人一样。 Kita yang sudah menerima Injil, kita sudah menerima keselamatan anugerah Tuhan, Tuhan Juru Selamat menebus dosa-dosa kita dari kematian kekal. 我们已经领受了神的恩典，已经救赎了我们，赎了我们的罪。 Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk pergi mengabarkan Injil keselamatan, memuridkan semua bangsa. 神已经托付我们这个使命，就是使万民成为他的门徒。 Tetapi seringkali kita berpikir bahwa banyak urusan dan masalah yang kita hadapi yang lebih perlu perhatian dan tenaga kita, sehingga akhirnya kita melalaikan tugas amanat agung ini. 但是我们的回应就是，我们往往就是把其他不重要的事情居首位，所以呢，就是把神所托付的命令我们不去做，而是去做一些无关紧要的事。 Saudara, ada beberapa alasan kenapa kita enggan untuk bersaksi, apalagi mengabarkan Injil. 其实我们有很多原因，使得我们很不情愿的去传福音，还有做见证。 Yang pertama mungkin kita tidak tahu caranya. 也许第一，我们不知道怎么做。 Yang tahu caranya adalah orang-orang yang sudah dilatih khusus, yaitu siapa? Hamba Tuhan, para missionary, atau tim PI, orang-orang tertentu yang memang sudah dilatih. Itulah tugas mereka untuk memberitakan Injil. 或许我们认为那些就是神仆们、传道执事们，他们已经被训练传福音的，这是他们的工作。 Alasan kedua, kita enggan memberitakan Injil karena kita khawatir kita itu ditolak. 第二，我们不情愿传福音，是因为我们怕被拒绝。 Kalau kita mau mengajak anggota keluarga atau teman-teman dekat kita yang belum percaya untuk datang ke gereja, kita ada kekhawatiran jangan-jangan nanti saya ditolak. 我们要邀请亲戚朋友们来到教会，我们就觉得如果我们请了他，他拒绝了我们，那怎么办呢？ Mungkin nanti aku akan dicap fanatik. 或者他们会认为我们就是很极端的。 Atau karena hidup saya juga belum benar-benar amat, aku bakal dicela oleh orang-orang dekat saya ini. 或许我们觉得我们的生活我们不够好，所以呢，我们如果邀请他们，就被他人来嘲笑。 Alasan yang ketiga, saudara, kenapa kita enggan untuk memberitakan Injil adalah memang sulit sekali untuk meyakinkan orang berpindah keyakinan. 第三就是我们知道，要使一个人从他的旧的信仰换另一个信仰的话是非常难的。 Rasanya mustahil, saudara, untuk meyakinkan orang yang selama ini sudah punya pendirian, kepercayaan tertentu akan kebenaran yang dia anut, untuk kita minta pindah kepada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. 我们也不可能会说服人去改变他已经深信已久的那个信仰。 Dan kita tidak boleh memaksa orang. 我们也不能勉强他人。 Saudara, inilah kesulitan-kesulitan kenapa yang membuat kita akhirnya tidak begitu memikirkan untuk mengabarkan Injil dan bersaksi. 这就是三个主要的原因，使我们不愿意去做见证或者是传福音。 Saudara, sulit bukan berarti tidak mungkin. 弟兄姐妹们，艰难对，但是并不是不可能。 Tuhan Yesus sebagai guru agung kita memberikan amanat agung untuk kita lakukan. 主耶稣是我们的夫子，他已经赐给我们那个使命了， Yaitu untuk bersaksi, mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid. 就是到处去传福音，使万民成为他的门徒。 Saudara, hari ini melalui firman Tuhan, yaitu kisah seorang murid bernama Filipus, kita akan belajar bagaimana Tuhan menghendaki kita menjadi murid yang memberitakan Injil. 今天我们要学习腓利如何顺服上帝，就是成为一个传福音的使者。 Saudara, Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. 就是在《使徒行传》第6章记载的是腓利是一个7位执事当中的一位。 Dan dikatakan sebelum kisah Rasul pasal yang ke-8 ini, itu adalah kisah bagaimana seorang diaken yang lain bernama Stefanus, dia giat memberitakan Injil,
dan dia menghadapi tekanan, bahkan dia harus mati menjadi martir. 在这之前，腓力之前呢，有一位这个也是只是这其中的一位，就是司提反，他已经为了这个传福音，他被人就是丢了石头致死。 Tapi anehnya saudara, kematian Stefanus tidak membuat Injil itu kemudian berhenti untuk disebarkan. 但是司提反的死，并不使这个福音停止被传讲。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena yang pertama ada sukacita besar ketika Injil itu diberitakan. 首先，当福音被传开的时候，会带来的一个极大的喜乐。 Dalam Kisah Rasul pasal 8 yang tadi dibacakan, dikatakan Injil itu tersebar di ayat yang keempat. 在第4章第4节所写的，那些分散的人往各处去传道。 Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, itu di ayat yang kelima. 第5节，腓力下撒玛利亚城宣讲基督。 Ketika mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan. Itu ayat yang ke-6. 第6节，众人听见了，又看见腓力所行的神迹，就同心合意的听从他的话。 Dan ayat yang ke-8 saudara perhatikan, ada kata-kata seperti ini. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. 在第8节，注意一下，在那城里就大有欢喜。 Saudara perhatikan ada pola-pola di dalam penyebaran Injil. 请大家注意，在传福音的过程当中，有一个共同的模式， Yaitu ketika Injil diberitakan oleh para pemberita Injil, mereka selalu akan menerima penolakan, penganiayaan, dan lain sebagainya. 当传福音者传福音的时候，他们总会面临拒绝、逼迫等等。 Kenapa saudara? Karena memang masalah iman adalah masalah yang sangat sensitif. 为什么呢？因为信仰和信念的事情是非常敏感的。 Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. 耶稣曾说：“听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的。” Kalau kita sedang bersaksi, kita menerima penolakan, saudara, janganlah kita sedih. Oleh karena Tuhan Yesus pun mengalami penolakan itu. 当我们传福音的过程当中，我们被拒绝，我们不要失望，因为主耶稣也曾经被拒绝。 Tetapi ketika dikatakan pemberita Injil mengalami penolakan dan penganiayaan, tetapi Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. 当传福音者被拒绝、被逼迫的时候，不要忘记神在背后已经动工了。 Secara ajaib Tuhan melepaskan para pemberita-pemberita Injil itu dan kemudian dikatakan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, terjadi sukacita yang besar. 那些传福音者领受就是他们承受的这些逼迫呢，上帝就会解救他们，因此许多人也信了福音。 Saudara, kita ingat kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-15, ada dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. 在路加福音第15章里面，我们可以回想到有几个比喻，就是迷失的羊、失落的钱，还有浪子的回头。 Saudara perhatikan ada pola yang sama, bukan? Betapa gelisahnya seorang wanita yang mengetahui satu di antara 10 dirhamnya hilang. Dia akan cari, dia akan nyalakan pelita di dalam rumah dia. Dia akan cari ke seluruh tempat untuk sampai mendapatkan dirham yang hilang itu. 他们这个3个比喻都有共同的一个模式，就是比如说失落的钱，他的夫人失去了一块钱，他就点灯，就是打扫房子，仔细的找，一直找到那个钱。 Betapa gelisahnya seorang gembala yang kehilangan satu dombanya, dia hitung-hitung kurang satu, maka 99 yang sudah aman ini dia tinggalkan, dikatakan. Dia cari yang satu itu sampai dapat. 还有牧羊人失去一只羊呢，非常焦虑，他会把99只羊丢在旷野里，并寻找那丢失的羊。 Demikian juga sang bapa yang kehilangan anak bungsunya yang meninggalkan. Bapak ini selalu berpikir kapan anak ini akan datang kembali.
浪子的父亲浪子为了离家出走之后呢，父亲一直盼望着孩子什么时候可以回家。 Tapi apa yang terjadi ketika yang hilang itu ditemukan kembali, saudara? 但是那被已经失去的又找回来的时候，发生什么事呢？ Seorang wanita ini merayakan dirham yang hilang itu. Dia mengajak tetangga-tetangganya untuk mengadakan pesta makan bersama-sama. 那位妇人失了钱又找回来的，就请亲朋好友来家里一同欢乐。 Demikian juga sang gembala mengajak tetangga-tetangga sahabat-sahabatnya untuk merayakan kegembiraan satu domba hilang ditemukan kembali. 牧羊人就是失去了一只羊又找回来，也请了朋友邻舍们与他一同欢喜。 Anak yang hilang ketika kembali pulang ke rumah, Bapak memeluk dan mencium dia dan berkata, berikan dia jubah yang terbaik, kenakan dia cincin, mari kita sembelih lembu yang tambun, kita adakan pesta, rayakan dengan penuh sukacita. 父亲丢失的孩子被找回来了，他就亲了孩子，给他一件华丽的袍子和一枚戒指，宰杀了一头肥牛肚，就是社工庆祝。 Saudara, ada sukacita besar seorang yang telah tersesat hidupnya, kemudian kembali bertobat dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 一个迷失方向的人，如果可以悔改，回到神的殿，回到神的身边，那么是一个非常极大的喜乐。 Ada sukacita besar seorang yang seharusnya binasa dan mati karena dosa, kemudian ditebus dan mendapatkan kembali hidupnya di dalam Tuhan Yesus. 一个本该受惩罚死的罪人，如果他悔改回到耶稣那里，那是极大的喜乐。 Sukacita bukan hanya dirayakan oleh orang yang diselamatkan itu, saudara. Firman Tuhan berkata, seluruh surga bersukacita kalau ada satu orang berdosa, kemudian dia bertobat. 不但是罪人和身边的人也喜乐，天上的众天使也为他欢喜。 Saudara, biarlah ini menjadi dorongan kita kembali untuk kita mau bersaksi dan memberitakan Injil. Saudara, ingat ada sukacita yang besar yang akan dialami. 但愿这个比喻可以成为一个鼓励、鼓动我们去见证、去传福音，不要失望。 Yang kedua, saudara, 第二， memberitakan Injil itu adalah tanda kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. 传福音就是顺服圣灵的带领的一个标志。 Di dalam ayat yang ke-26 dan 27 dicatat beberapa kali Filipus adalah seorang murid yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. 在使徒行传8章26、27节记载，就是腓利是一个顺服圣灵的一个传道者。 Ayat 26-27 dikatakan kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Nah, ayat yang ke-27 dikatakan lalu berangkatlah Filipus. 在第26节，有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。那路是旷野。”腓利就起身去了。 Ayat 29 berkata seperti ini. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 29节，圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。” Ayat 30 mencatat seperti ini. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. 腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书。 Saudara, kita sering salah paham ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Tuhan menuntut hasil dari kita. 我们常常误以为上帝要求我们传福音，是因为还要看出我们传福音的成绩。 Padahal yang Tuhan tuntut sebenarnya adalah ketaatan kita untuk bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. 其实上帝所要的乃是我们顺服，所以为他做见证。 Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk berhasil memenangkan jiwa. 上帝从不要求我们成功的就是救赎一个灵魂。
Karena seseorang bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat itu karena anugerah Tuhan, bukan kemampuan kita. 因为一个人若可以相信主耶稣，那是恩典，并不是我们所能做的。 Ini yang dilakukan oleh Filipus. Dia seorang murid yang taat akan pimpinan Roh Kudus. 腓利就是一个顺从、遵行上帝、遵行圣灵带领的一个传道者。 Tuhan mengatakan kepada dia, bangun, berangkatlah, pergilah. Lalu Alkitab mencatat Filipus segera pergi, maka berangkatlah Filipus. Itu merupakan respon ketaatan dia atas pimpinan Roh Kudus. 圣经说，当使者对他说起来向南走的时候，他即刻就起身去了，就是顺从圣灵的带领。 Filipus taat kepada perintah Allah. Dia melakukan setia seperti apa yang Tuhan minta, yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi. 他顺从神的命令，就是去传福音、做见证。 Seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson, saudara, dia seorang melayani di New York, Amerika. 有一位名叫 David Wilkerson 的一个传道人， Dia bukan seorang pendeta besar, pengkhotbah KKR, bukan saudara. 他并不是一个就是很气派的牧师， Tapi dia suka mengajak orang ke gereja. 但是他喜欢邀请人到教会。 Saudara, dia senang masuk ke tempat-tempat kumuh di pinggiran New York. Itu ada sebuah tempat bernama Brooklyn, itu biasanya banyak gangster, mafia, narkoba, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan seterusnya, saudara, ada di kawasan Brooklyn. 就是他在一个 Brooklyn 一个纽约的一个城市里面，那些住的就是平民的百姓，而且都是很极大罪恶的人，作恶的人就住在那里。 Dia suka pergi ke tempat situ untuk mengajak orang-orang yang tinggal di situ untuk pergi ke gereja. 他喜欢到那里去招那些罪人来到教会。 Suatu ketika dia ketemu dengan seorang bernama Nicky Cruz. 有一次他碰到了一位年轻人，名叫 Nicky。 Dia adalah kepala gangster nomor 1 di kota New York pada saat itu yang tinggal di Brooklyn. 他就在 Brooklyn 纽约城里面的其中一个大流氓。 Ini orang luar biasa keras dan jahat. Mamanya sendiri panggil dia anak setan. 他的母亲自称自己的儿子是魔鬼的儿子，他非常的强悍。 Dia sudah banyak membunuh orang dengan pistol, dengan pisau, dengan senjata. Polisi pun enggan sama dia. 他已经用刀枪杀了许多的人，警察也管不了他了。 Suatu ketika waktu Wilkerson, hamba Tuhan ini jalan-jalan ke tempat kumuh Brooklyn, berpapasan dengan dia, Wilkerson bilang, ayo datang ke gereja. 就是那个 Wilkerson 走到街上的时候，刚好碰到 Nicky， 就约了他去教会。 Apa yang didapatkan David Wilkerson sebagai responnya, Nicky Cruz meninju dia, saudara. 就是 Nicky 牧师对他说的话，他就一拳就击在他脸上了。 Sambil kesakitan, hamba Tuhan ini berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. 就是他摸着疼痛的脸，他就说：“主耶稣爱你。” Beberapa waktu lagi berpapasan lagi dengan Nicky Cruz di kawasan itu. Lalu pendeta ini mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia dipukul lagi mukanya. 第二次与他见面的时候，在街上同样的也拿到这样的一拳打在他脸上。 Suatu ketika pendeta ini mengadakan kebaktian KKR kecil-kecilan. Dia menyewa satu tempat latihan tinju, saudara. Dan dia mengajak semua orang-orang yang tinggal di kawasan kumuh Brooklyn itu untuk hadir dalam KKR dia. 有一次，这个牧师就是在一个拳击场那边租了一个小地方，举行一个布道会，他就邀请那些平民百姓还没有信主的2人来到教会。 Ketemu lagi dengan Nicky Cruz, diajak lagi, ayo ikut KKR. Itu di tempat tinju. 他又碰到 Nicky， 他就在这个击击场那边呢，拳击场，就是约他到那里听这个布道会。 Dia dipukul lagi sama Nicky Cruz. 又被 Nicky 打了一拳。 Dan Nicky Cruz akan bilang begini, baik, saya akan pergi ke situ untuk menghabisi kamu. 就是 Nicky 回答他说：“好，我会到那里，就是把你杀了。” Sampai satu waktu yang sudah ditetapkan KKR itu, maka orang-orang mulai datang ke tempat latihan tinju untuk menghadiri undangan dari pendeta David Wilkerson ini. 就是 David 牧师请了那些人，就时间到了之后，他们就就是来到这个布道所。 Nicky Cruz dengan anggota-anggota gengnya datang, dia membawa stick untuk itu baseball.
datang ke tempat KKR untuk mau 就是 menghabisi Niki pendeta 带 ini. 着他的几个手下，就是来到这个举行布道的地方，就是要把牧师给杀了。 Tapi sampai di tempat ibadah, saudara, mendengar puji-pujian, kebaktian yang sedang berlangsung, gangster ini kemudian hatinya luluh dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. 等开始在布道的时候呢，有唱诗等等，这是圣灵感动了他的心。听了这些诗歌，他的心受感动。 Apa yang mau kau lakukan kepada orang ini? Orang ini dia tidak apa namanya? Dia tidak melukai kamu, dia tidak merugikan kamu begitu. Ngapain kamu mau bunuh dia? 圣灵打开他的心，就是让他觉悟到，为什么我要杀这个人？他又没有伤害到我。 Ketika ibadah itu berlangsung, saudara, Roh Kudus terus bekerja, dia kemudian mulai disadarkan dan disadarkan. 圣灵不断的在他心中动工，他一直回想起他所做的一切。 Sampai Roh Kudus menyadarkan dalam pikirannya, apa sih sebenarnya yang kamu sedang lakukan sekarang? 圣灵打开他的眼睛，让他看见他到底所做的一切到底是做了什么。 Maka ketika altar call itu diberitakan, dia menantang orang-orang untuk bertobat, maju ke depan. Niki Cruz maju ke depan, minta didoakan. 当这个祭坛召唤的时候，那些要接受信主的人就来到这个祭坛前，那么 Niki 就带着他手下往前走。 Saudara, setelah ibadah itu, dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan semua senjata-senjatanya, saudara. 这个布道会结束之后，他来到这个派出所去自首，把他的武器全部交上。 Didampingi oleh pendeta itu, Wilkerson. Dan senjata itu ketika diberikan, Wilkerson memberikan Alkitab kepada Niki Cruz ini. 当他把这些就是杀人的兵器交上给警察局的时候，的牧师就给了他一本圣经。 Niki Cruz setelah bertobat, dia tinggalkan anggota gangsternya. Semuanya terjadi kekacauan. Anggota-anggota itu merasa bagaimana mungkin pimpinan gangster kita ini tiba-tiba meninggalkan kita dan menjadi seorang Kristen. 他就是自首了之后，他就悔改了，他就成为一个信徒，离开这个帮派。那么他的手下全部都一片混乱，为什么我们的领袖会突然间离开我们去信主？ Bukan hanya menjadi Kristen, dia pergi ke sekolah teologi. Niki Cruz ini akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan khusus untuk menjangkau orang-orang para penjahat gangster di seluruh Amerika Serikat. 就是他信了主之后，他还上了去神学院去修读神学，然后他就成为一个牧人，就是一个牧师。他专门去给那些流氓，就是吸毒者传福音。 Saudara, memenangkan jiwa adalah bagian Tuhan. 得着新的生命乃是上帝的事。 Bagian kita adalah taat kepada pimpinan Roh Kudus. 我们的本分就是要顺服圣灵的带领， Taat kepada pimpinan Tuhan 顺服神的引领， untuk bersaksi dan memberitakan Tuhan Yesus. 就是传讲耶稣的福音，和为耶稣做见证。 Yang terakhir, saudara, memberitakan Injil itu adalah identitas kita sebagai murid Kristus. 第三，传福音乃是我们成为门徒的一个身份。 Soalnya dikatakan setelah Saulus bertobat, yang tadinya seorang penganiaya Kristen, menjadi seorang Paulus, sang pemberita Injil itu. 扫罗曾经是一个逼迫基督徒，后来改名为保罗，是一个传道者。 Paulus giat memberitakan Injil dan dalam perjalanan misi dia yang ketiga, dia sampai ke sebuah kota bernama Kaisarea. 他殷勤的传福音，在第三次的传福音的路途当中，他来到一个开撒利亚的一个地方。 Di Kaisarea, dia menumpang di rumah seorang murid yang bernama Filipus itu, saudara. 来到开撒利亚的时候，他是住在一个叫腓利的家。 Saudara perhatikan bagaimana Filipus dikenali. 你们知道这个腓利就是一个出名的一个传道人。 Pada keesokan harinya, Kisah Rasul 21 ayat 8 dikatakan, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea, kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu.
yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. 使徒行传21章8节，第二天我们离开那里，来到开撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那7个执事里的一个。 Saudara, banyak orang punya nama Filipus pada saat itu. 当时名叫腓利的人有许多。 Ketika firman Tuhan itu dicatat, Paulus berkata, kami menumpang di rumah Filipus. Filipus yang mana? 当圣经记载他们住在腓利的家，到底是哪一个腓利呢？ Filipus yang banyak hutang? 就是欠债的腓利吗？ Filipus yang suka bohong? 就是撒谎的腓利吗？ Filipus yang suka tidak menepati janjinya? 就是不守诚信的腓利吗？ Filipus yang suka omong besar? 喜欢说大话的腓利吗？ Tapi ditulis di situ, untuk mengidentifikasi Filipus ini dengan tepat, dikatakan Filipus sang pemberita Injil itu. 真正的一个称号乃是腓利，就是一个传福音者。 Ketika dikatakan Filipus pemberita Injil itu, semua orang saat itu langsung tahu, ini Filipus yang ini yang dimaksud. 当提到腓利传福音者的火，大家都知道了，就是那一位腓利。 Saudara, memberitakan Injil itu adalah identitas murid Kristus. 传福音乃是基督门徒的一个身份。 Kalau kita sebut kita adalah murid Kristus, 如果我们自称是主的门徒， maka identitas kita adalah hidup bersaksi dan memberitakan Injil. 就是我们的生活必须成为一个主的见证，而且我们要传福音。 Saudara, bagaimana kita mau dikenal sebagai orang seperti apa kita dikenal? 我们要如何被人认出？ Saudara, kita mau diidentifikasi sebagai orang seperti apa? 我们要人把我们的一个称号是成为一个什么样的人呢？ Saya berdoa agar saudara dan saya kita dikenal sebagai murid Kristus yang setia, yang hidupnya bersaksi memuliakan nama Tuhan seumur hidup. 我祷告就是让你我被视为基督忠实的门徒。 Saudara, saya sendiri harus jujur mengatakan saya bukan seorang pendeta yang sangat aktif sekali untuk mengabarkan Injil. 坦白说，我并不是一位就是很热爱就是去传福音的一个牧师。 Tetapi yang saya lakukan adalah saya mencoba menjaga hubungan saya bisa baik dengan semua orang. 我所能做的就是我就是要与所有的人就是建立一个很良好的关系。 Kalau Tuhan memimpin dan membuka jalan, saya sampaikan Injil keselamatan di situ. 要是神打开这个道路的话，让我就是要让某些人就是信主的话，那么我愿意去做。 Saya tutup khotbah ini dengan kesaksian. 我以一个真实的见证来结束今天的讲 Kesaksian 道 ini。bukan tentang saya, tetapi tentang kemuliaan Tuhan. 这个故事并不是关于我，而是上帝的一个荣耀。 Saudara, dan ini berkaitan dengan jemaat kita yang bernama Wirya Juni, Jemaat Kebaktian 2. Saya sudah mendapatkan izin untuk menyaksikan peristiwa ini. 这是关于一个第二堂的一个会友，名叫维利亚，他已经许可我将他的故事与大家分享。 Pada waktu saya praktek 1 tahun di GMI Moria Kisaran tahun 2007 yang lalu, 当2007年的时候，我还在基沙兰那边就是实习的1年的实习，在卫理公会的教会。 saat itu Wirya masih SMA, saudara. 当时维利亚还在念高中， Dia aktif melayani di gereja sehingga menjadi salah satu pengurus di tempat yang saya layani. 他在教会非常的就是很认真的去服侍，他是一个执事。 Tapi papanya itu adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat terkenal, tetapi pekerjaannya adalah seorang saikong. 但是他的父亲是一位施工，那就是他在当地非常的有名。 Dia memimpin ibadah kedukaan dengan tradisi Konfusianisme atau Tao, ya, kepada penghormatan kepada leluhur. 他就是主持这个葬礼的一个施工，就是以这个
道教和儒教的这个形式。 Saudara, ini orang sangat terkenal sekali. Kalau ada acara bupati, saudara, acara-acara kami gereja itu seberangnya itu adalah Kapolres, kantor polisi, saudara. Kalau ada acara-acara khusus, papanya ini, seorang saikong ini selalu duduk paling depan. 他非常的有名，在社会上也是一个公众人物，所以呢，当地有这个社政或者是警局的一些节目的话呢，他一定是坐在第一排的座位上。 Tapi saya baru ada interaksi sama dia ketika si Wirya itu menikah di Medan. 当威廉在棉兰举行婚礼的时候，我才真正的认识到他的父 Saya 亲。 diminta untuk melayani pemberkatan pernikahan ini. 我被邀请去这个婚礼的祝福， Disitulah baru mulai ada interaksi dengan Bapak Saikong ini, saudara. 所以当时我才真正认识到这个施工的父亲， Tapi juga belum ada percakapan yang seperti apa. 但是没有深一步的一个谈话。 Suatu ketika ada acara pernikahan di Bandung di mana saya diundang dan Wirya dan papanya juga diundang untuk ke situ. 有一次在万隆一个就是婚宴上，我和他的父亲和威廉被邀请到那里。 Wirya mengatakan, ayo kita sama-sama aja di satu mobil. 就是威廉邀请我说我们同一部车，我们一起过去吧。 Baik, kita pergi satu mobil. 所以呢，我和他的爸爸和他就是一辆车，我们就去了万隆。 Wirya berkata, ada Saikong di mobil ini dan seorang pendeta, pasti perjalanan kita sangat aman sekali. 威廉就说我们车上有一个施工，也有牧师，我们的路途必定是平安的。 Lalu di dalam si Wirya ini selalu memancing dan mau mengadu ilmu antara seorang boksu dan seorang Saikong. Dia berkata, Papa, kalau orang meninggal itu sebenarnya bagaimana sih? Kemana dia rohnya pergi? Setelah papanya menjawab, Boksu, kalau menurut Boksu, kemana seorang itu pergi setelah meninggal? 但是威廉就是不断的在挑战，就是提了这个话题，就是说爸爸，如果是一个人去世了之后，他去了哪里？你知道吗？牧师你怎么看？ Wah, adu ilmu, saudara. 就是我们在竞争嘛。 Saya sangat menghindari pembicaraan seperti itu. Karena kenapa? Karena bagi saya tidak mungkin akan berdebat. Buat apa saya memenangkan perdebatan tapi saya kehilangan hati dari Bapak Wirya ini. 我一直在避免这个话题，因为我成为一个晚辈，我不可能超越这个长辈，我也不想赢了这场的竞赛。如果这个辩论我赢了，我却失去了他的芳心，那有什么意义呢？ Saya jawab ala kadarnya, tapi setelah lagi bersinggah di satu tempat, saya bilang sama Wirya, tolong kamu jangan adu-adu lagi ilmu saya dengan papamu. Yang penting adalah melalui kesaksian hidupmu, papamu melihat. Itulah cara penginjilan terbaik untuk papamu. 所以当汽车停留在半路上的时候，方便的时候，我就和威廉说：“你不要再提这个话题了。” 因为要使你的父亲信主的话，你是最好的见证。通过你的生活，就是使你的父亲看到可以信主。 Ya, jadi papa ini bernama Bapak Kurniadi Wijaya. Singkat cerita, suatu ketika dia sakit dan dia dirawat di rumah sakit Seci. 长话短说，那么有一次呢，他就生病了，就在雅加达的慈济医院就医。 Saya datang membesuk, waktu itu masih di kamar biasa. Saya bilang, saya boleh berdoa buat Bapak? 当时我去医院就是探望他，当时还在普通病房，我是为他祷告。 Dia katakan boleh. 他允许我为他祷告。 Setelah saya selesai berdoa, dia berkata, Boksu, saya mah gampang. Kalau satu hari saya meninggalkan dunia ini, saya minta Boksu yang pimpin ya acara kedukaannya. 他告诉我，牧师，其实我这个人很简单的，若是有一天我去世了之后，我希望你来主持我的葬礼。 Dikremasi saja dan dilarung saya di laut. 就是把我火化了，把这个骨灰丢进海里。 Dalam hati saya begitu mendengar perkataan itu, wah ini kehormatan besar buat saya. Saya memimpin kedukaan bagi seorang yang telah memimpin bahkan mungkin ratusan kedukaan yang telah dia pimpin. 当时我听到这句话，我心里感到非常的荣幸。他是一位主持几百个就是葬礼的人，既然要求我来主持他自己的葬礼。 Ketika kalimat itu diucapkan, saya percaya disitulah Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Ini saatnya. 当他说出这句话的时候，我就相信，就是圣灵在感动我，这个就是时候到了。 Saya katakan Aceh, kalau Aceh mau saya pimpin kedukaannya secara Kristen, Aceh harus menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan. 我就对他说，
叔叔，如果你要我主持你的葬礼的话，你必须先成为一个基督徒，让我为你施洗。 Dia katakan, oke lah nanti waktu saya sudah sembuh ya. 他说好了，等我病好了之后，我才施洗。 Tapi singkat cerita, kesehatannya terus menurun, dia harus dirawat di ICU. 过了不久，他的身体状况不断的下降，所以呢，他必须在特护病房里面就医。 Sampai dia harus pasang alat bantu nafas, tapi dia masih sangat sadar bisa berkomunikasi dengan cara menulis. 当时装了很多这个呼吸的仪器，所以呢，他虽然不能讲话，但是脑子还清醒，他还可以写字。 Tanpa tekanan saudara, beberapa kali dia menulis, saya tidak tahu ini bisa terlihat apa. Dia tulis kepada anaknya Wirya itu, panggil Boksu, papa mau baptis. 他就写了几句话，就是给他女儿，就说你把牧师叫来，我已经准备好要受洗了。 Wirya waktu membaca itu berkata, mungkin papanya pengaruh obat, ya, jadi dihiraukan, dia tidak memanggil saya, 当父 saudara. 亲第一次写的时候，他就不管，以为他父亲可能在幻想当中，可能不是真正的要受洗。 Tulis lagi kedua kali, panggil Boksu, 他在写第二次， saya mau baptis. 我要受洗，你把牧师叫来。 Wirya belum menghubungi saya juga. 当时维拉还没有联系我， Sampai beberapa saat kemudian lagi, papanya masih melihat Boksunya belum datang-datang, dia tulis lagi, panggil Boksu, mau baptis. 3 kali, saudara. 第三次他在写，就是快点叫牧师来，我要受洗。 Waktu itu kami mau doa malam di sini, Rabu. 当时就是周三，就是晚祷会的时间， Saya bilang, apakah bisa selesai doa malam, baru saya ke sana. 我就跟维利亚说，可不可以晚祷会结束之后，我才过去医院。 Setelah doa malam, saya ditemani beberapa hamba Tuhan dan rekan-rekan majelis. Kami pergi ke rumah sakit itu di ICU. Kita tanya, beliau masih sadar, maukah bertobat dari dosa-dosamu? Maukah engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau dibaptiskan? Dia mau. 当时我和几个神父还有执事，就是直接晚祷会结束，我们到医院，在 ICU 病房那边，就是跟他说：“你愿意就是为你的罪而悔改吗？你愿意我为你受洗吗？” Saudara, singkat cerita, Bapak ini kemudian tidak berselang lama berpulang, meninggalkan dunia ini. 他愿意之后，我为他举行这个圣洗礼之后，他就离世了。 Ada sukacita besar, saudara, di sorga. 在天上有极大的欢喜。 Dan berita dibaptisnya seorang saikong tokoh ternama di Kisaran ini membuat gempar seluruh kota Kisaran, saudara. 一个那么出名的施工接受主耶稣受洗，那这个轰动了整个吉萨兰的城。 Bagaimana mungkin seorang saikong akhirnya dibaptis dan menjadi Kristen? 一个施工不可能会接受圣洗礼，并且成为一个基督徒。 Beberapa keluarga, saudara-saudara kandung dari Bapak Kurniadi ini, akhirnya seorang penganut kepercayaan yang begitu taat, seorang vegetarian, saudara, akhirnya juga datang mau dibaptis seperti adiknya ini. 他的兄弟姐妹们也是为这件事情感到很不可思议，但是他们因这个施工的悔改受洗接受主耶稣，他们自己也跟着去信主了。 Ini adalah foto keluarga-keluarganya saudara mau ikut dibaptis juga. 这些照片就是他的就是家属也愿意接受圣洗礼。 Saudara, yang mau saya katakan adalah tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. 我要向大家说的就是在神的眼中没有不可能的。 Saya yakin dan percaya masih banyak anggota keluarga kita yang belum percaya saat ini. 我相信我们的家庭当中还有许多还未信主的人， Mari kita mulai dengan mendoakan mereka. 我们可以开始为他们祷告。 Selama mereka hidup, masih ada kesempatan Tuhan bekerja. 只要他们还活着，还有机会，上帝在他们里面动工。 Mari kita ajak mereka ke gereja menghadiri event-event khusus gereja. 首先，我们要开口邀请他们来到教会，来一起有参加一些特别的节目。 Bulan depan merayakan Natal, saudara ajak datang ke gereja untuk merayakan Natal. 下个月就是圣诞的一个特别节目，你们可以邀请他们来到教会。 Dan saudara, jaga diri kita menjadi kesaksian hidup yang baik. Itulah cara yang paling efektif
untuk mengabarkan Injil. 我们要守圣洁，在我们生活中，我们有活出一个美好的见证，那就是很好的一个传福音的方式。 Jadilah murid yang memberitakan Injil. 成为一个传福音的门徒。 Kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus, yaitu adalah pergi bersaksi dan memberitakan Injil. 主啊，感谢你的话语，今天再次的提醒我们，成为门徒，我们必须要去传福音，做你的见证。 Mohon Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hidup kami, hingga hidup kami Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. 但愿圣灵帮助我们，在我们生命当中可以成为荣耀你的器皿。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感谢祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。